Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk meneruskan lagi kuliah bulanan kita, yang mana kita akan teruskan pembacaan kita terhadap Tafsir Al-Azhar, karangan Haji Hamka, nama singkatannya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. So Hamka tu singkatan dia, seorang ulama Nusantara, ulama Indonesia, yang mana kita banyak mengambil istifadah ataupun pengajaran daripada karya-karya beliau. So insyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita. Kita Alhamdulillah bermula dengan surah Al-Fatihah untuk Tafsir Azhar ni. Kita mula dengan surah Al-Fatihah lah selaku surah yang pertama. Dan Alhamdulillah kita dah selesai pembacaan kita bagi surah Al-Fatihah ni. Kalau ikutkan hari tu kita berhenti tu pada ayat yang terakhir. Kemudian sebenarnya dia adalah beberapa muka surat lagi tu yang mana saya skip lah. Sebab apa saya skip ni? Sebab dekat sini hujung muka surat pasal Al-Fatihah ni, Hamka dia ada satu sikit isu berkaitan dengan fiqah. Fiqah pada surah Al-Fatihah tu, yang mana kita telah baca pun sikit. Time awal-awal tu kita ada masuk sikit berkaitan dengan membaca bismillah dengan kuat dan sebagainya tu. So macam kita membaca bismillah tu dengan kuat. Dalam mazhab Syafi'i pun kita bismillah tu diwajibkan untuk baca sebab dia sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka rukun solat itu antaranya membaca surah Al-Fatihah, so dia kena baca semualah. Jadi kita dalam qiraat bacaan kita mengiktiraf bismillah tu sebagai sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Okey, maksudnya di ayat nombor 1. Kalau surah-surah lain bismillah tu dia bukan numbering, dia tu bukan nombor 1. Bismillah tu dia tak ada nombor. Qul huwallahu ahad, yang tu baru nombor 1. Tapi dalam surah Al-Fatihah bismillah tu dia adalah nombor 1. Jadi dia adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi dalam kita semayang, rukun kita antaranya kena baca surah Al-Fatihah, so kena baca semua daripada ayat 1 sampai ayat 7. So itu pun kita dah bincangkanlah sedikit pada awal-awal dulu kelas kita. So saya skip perbincangan yang belakang-belakang tu berkaitan dengan fiqh, dan kita masuk kepada surah yang baru, surah yang kedua di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini ada surah yang kedua. So surah Al-Baqarah bermaksud Al-Baqar tu, bakar tu maksudnya lembu betina. Lembu lah. Al-Baqarah tu maksud dia lembu. Lembu. Kalau kita pergi negara Arab ke, pergi umrah ke apa sebagainya, bila kita nampak daging kan, orang duk bakar daging, kita pun tanyalah, ni daging apa? Lembu ke? Kambing ke? So kita akan tanya, laham apa ni? Laham tu daging. Nanti orang kata laham bakar. Laham bakar tu maksud lembu lah. Kalau kata laham kharuf, tu maksudnya kambing tu, kan? So bakar tu, Al-Baqarah maksudnya lembu. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang kedua dengan jumlah ayat sebanyak 286. So surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Nanti kat bawah tu nanti dia ada huraian dia sikit. So surah Al-Baqarah ni dia adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran, dan dia diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah. So diturunkan di Madinah maksudnya ini, kalau ingat lagi dulu kita baca juzuk 30 kan, Tafsir Al-Munir karangan Dr. Abbas Zuhaili tu, kita mula surah tu, saya selalu akan cerita ni Makki ke Madani, Makki ke Madani kan. Dia ada dua kategori surah tu, dia ada dua kategori, sama ada dia Makki ataupun Al-Madani. Makki, surah-surah Makkiyah adalah surah-surah ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, walau di mana sahaja kaki Nabi berada. Maksudnya Nabi SAW dia dilahirkan dan dia dibesarkan di Mekah,
dan dia dipertanggungjawabkan menjadi seorang rasul juga waktu tu dia di Mekah. Okay. So bermula dia dapat watikah pelantikan menjadi rasul tu. Okay. Jadi tugas dia menjadi rasul tu bermula. So mana-mana ayat Quran yang turun ketika itu kita panggil sebagai surah Makkiyah ataupun ayat Makkiyah. Kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. So bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi dah jadi orang Madinah, Nabi dah pindah. So mana-mana ayat Quran yang turun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah, itu dipanggil sebagai ayat Madani. Lawan dia lah, ayat Madani. Walau di mana sahaja kaki Nabi berada. Sebab boleh jadi Nabi SAW dia dah pindah dah Madinah, tapi dia ada keluar kota Madinah, dia musafir dan sebagainya, ada urusan. Waktu di hujung hayat Nabi tu Nabi buat haji yang terakhir kan, Hujjatul Wada' tu, Nabi pergi ke Mekah. So bila turun ayat Quran, walaupun kaki Nabi berada di Mekah, kita tetap panggil ayat itu sebagai ayat Madani. Sebab apa? Nabi dah pun berhijrah ke Madinah. Kalau Nabi belum berhijrah ke Madinah, maksudnya Nabi berada di Mekah lagi, so mana-mana ayat Quran dipanggil sebagai Makki. Okay. So surah Al-Baqarah ni, kalau dulu kita baca juzuk 30, semua tu boleh kata majoriti, kebanyakan juzuk 30 tu adalah surah-surah Makkiyah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Okay. Surah Al-Fatihah yang kita baca sebelum ni pun dia adalah surah Makkiyah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tapi surah Al-Baqarah ini adalah surah yang mana diturunkan ketika Nabi SAW sudah pun menetap di Madinah. So kita panggil nama surah ni sebagai surah Madani lah, surah Madaniyah. Boleh ya? Okay, InsyaAllah hari ni dengan masa yang ada, insyaAllah, sebabnya surah Al-Baqarah ni panjang lah, 200 lebih, 286 ayat. So tak adalah nak menghabiskan dalam satu malam ni. Jadi insyaAllah pada malam ni kita cuba untuk ambil yang ni, sebahagian 5 ayat pertama, yang mana Hamka sendiri pun membuat pembahagian. Dia bermula dengan 5 ayat yang pertama ni dulu. Okay? So kita sama-sama baca dulu, tengok ayat Quran ni. Saya bacakan secara kuat, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah. Boleh baca sama-sama ke dalam hati ke dan sebagainya. So kita sama-sama tengok ayat-ayat ni. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. So 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Okay, kalau kita tengok balik ayat pertama yang kita bacakan, okay, kita mula dengan Alif Lam kat situ kan. So Alif Lam Mim ini kita panggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong, ataupun kita panggil fawatihus suwar, ataupun kita panggil huruf huruf tahajji, huruf-huruf dia ada banyak nama lah. So kita tengok kat situ ada Alif Lam Mim. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa, selalunya dia ada dekat permulaan surah lah. Okay, ada beberapa surah yang dia ada huruf-huruf ini, huruf-huruf yang terpotong ini. Macam mana kita nak baca? Kalau kita tengok tu, dia tak ada baris tu. Alif Lam Mim tu dia tak ada baris. Janganlah pula dibaca alam, jangan baca macam tu. Alam, ilim, alum, tak ada. Dia tak ada baris. So bila dia tak ada baris, maksudnya kita sebut huruf tu. Kita sebut huruf tu. Yang pertama tu huruf alif. Yang kedua tu huruf lam. Yang ketiga tu huruf mim. So kita kena sebutlah alif lam mim. Cumanya lam dengan mim tu kita panggil dia mad lazim, harfi. Okay, dia ada mad lazim tu, dia mad dibaca. Kalau nampak tanda kening tu selalunya panjang. Macam itulah. Antara tanda-tanda dalam Quran ni sebagai penanda untuk mudahkan kita baca, selalunya kalau kening dia panjang. Macam tu.
Okay, jadi macam mana kita nak baca, alif tu dia tak ada kening. Jangan dipanjangkan pula. Alif. Jangan panjangkan alif pula. Alif tu dia tak ada tanda mat. So dia alif. Pendek je lah. Lam. Situ panjang. Kemudian lam. Jangan berhenti seketul-seketul. Alif, lam, mim. Jangan berhenti seketul-seketul. Dia kena sambung. Alif, lam, mim. Dia mesti lam, mim. Kenapa dia ada macam tu? Sebab lam. Situ kan ada mim dah kan. Lam. Situ dah ada mim dah. Lepas tu kita nak sebut huruf mim pun. Mim. Dia pun mim juga. So mim berjumpa dengan mim. So dia bergabung lah. Alif, lam, mim. Pun 6 harakat juga. Boleh So itu adalah nanti kita jumpa selalu kita duk bacanya Yasin kan. Yasin. Kan selalunya tanda kening tu ada dekat sin tu. Yasin. Contoh dia. Nanti kita akan jumpa banyak lagi lah. Itu yang pertama, yang orang kata yang rare, yang lain-lain sikit. Yang biasa yang kita jumpa tu, saya skip je lah ya. So kalau kita tengok tanda wakaf pula kat nombor 2 tu, kita selalu jumpa tanda wakaf tu, wakaf yang hujung tu yang kat nombor kan. Alif Lam Mim 1. Hudal Muttaqin 2. Razaqnahum Yunfikun 3. Itu kita panggil wakaf. Itu kita panggil wakaf tam, wakaf sempurna. Apa maksud wakaf sempurna? Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan berhenti kat situ, maksud dia sempurna, selamat. Tak ada lah tersalah maksud. Sebabnya wakaf-wakaf ni, kalau kita belajar lebih jauh untuk tajwid, wakaf ni pun dia ada peraturan dia. Tapi secara hello, ada internet terputus pula. Testing ada Alright, ada. Terputus juga tadi. Okay. Jadi tanda wakaf ni, wakaf tam ni dia yang sempurna. Okay. So ulama dah tolong permudahkan. Mana-mana ada jumpa tanda jim, nombor, itu semua ulama mudahkan untuk kita berhenti. Tanpa kita ragu-ragu. Yalah, nafas kita pun bukan panjang kan. So kita ada kena tempat-tempat tu kita berhenti. Antara tanda-tanda lain tu yang titik 3 tu. Zalikal kitabu la raiba (3) fihi (3) kan. Okay, terima kasih. Yang titik 3 ni, ini kita berhenti salah satu. Jangan berhenti dua-dua. Sebab kalau berhenti dua-dua, maksud dia tak sampai. Contoh ini contoh. Saya baca ni contoh. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. So kalau berhenti macam tu, fihi tu tak ada makna lah. Fi, padanya apa? Apa ayat padanya tu? So dia tak boleh berhenti dua-dua. Dia mesti salah satu. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu yang kita selalu baca. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Padanya tu pada kitab. So kita pun sambung. Hudal lil muttaqin. Quran itu adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ataupun kadang-kadang kita saja tukarlah kan. Kadang-kadang kita baca-baca ni kita tukarlah pula. Kali ni nak berhenti yang awal tak. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada sebarang keraguan. Titik. Padanya petunjuk kepada orang bertakwa. Kan maksud dia sama. Maksud dia tak rosak lah. Kedua-dua maksudnya tu betul. So ini adalah tanda kita berhenti di antara salah satu. Boleh So saya rasa dua tu lah orang kata yang rare sikit lah kan, yang selalu kita jarang jumpa. Yang lain insyaAllah samalah matnya dan sebagainya. So boleh okay, jadi itu sedikit berkaitan dengan tajwid. So kalau kita terus masuk kepada tafsiran ataupun huraian, okay, kita start dengan pendahuluan ni. Pendahuluan surah Al-Baqarah ni saya baca dengan laju dan saya cuba ringkaskan lah sebab ini pendahuluan. Okay, surah yang kedua ini bernama surah Al-Baqarah yang bererti lembu betina. Settle, tadi kita dah baca. Disebut demikian kerana ada kisah tentang Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa untuk mencari seekor lembu betina yang akan disembelih. Okay, kenapa nama surah ini adalah sebagai surah Al-Baqarah? Sebab ada banyak cerita dalam surah Al-Baqarah ni, dia banyak cerita, banyak kisah, banyak peraturan.
Tapi satu yang nak di-highlightkan, yang nak ditonjolkan adalah kisah Nabi Musa, yang mana Nabi Musa Allah SWT perintahkan untuk panggil, untuk suruh Bani Israel ni cari lembu. Itu ada kisah dia, nanti kita sampailah kat kisah tu. So sebab tu disebabkan pencerita nak mencari lembu tu dinamakan surah ini sebagai surah Al-Baqarah. Okay? Cerita tersebut terdapat pada ayat 67 sampai 74. So itu nantilah coming soon lah yang akan datang. Sekarang ni kita 1 sampai 5, jauh lagi tu. Adapun nama-nama surah Al-Quran bukanlah sebagai judul dari satu rencana atau nama dari satu buku yang menerangkan suatu hal yang khas. Nama surah-surah itu hanyalah sebagai tanda belaka dari surah yang dinamai. Dan bukan kerana nama itu lebih penting dari yang lain yang dihuraikan di dalamnya, kerana semuanya penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah SAW sendiri dengan petunjuk Jibril AS. Kat sini Hamka bagi tahu, pemilihan nama tu maksudnya dia adalah satu cerita je daripada cerita-cerita di dalam surah tu. Sebab macam saya kata tadi, dalam surah Al-Baqarah dia banyak cerita, bukanlah cerita lembu tu seekor je. Dia ada banyak lagi cerita-cerita lain. Cerita kisah penciptaan Nabi Adam, cerita Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, cerita tentang godaan iblis, cerita tentang iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Banyak cerita-cerita yang lain. Tapi dipilih satu sahaja untuk menjadi tajuk ataupun nama surah, kan? Okay. Kenapa ada satu je kenapa yang ni je disebut? Adakah kerana kisah lembu tu penting, yang lain tak penting? Bukan, semua penting. Kan, semua cerita-cerita itu penting. Al-Quran ni tak ada yang orang kata apa, tak ada yang secondary, tak ada yang kedua, maksudnya yang kurang, kan? Tak ada yang mana lebih utama, yang ni kurang utama. Tak ada. Quran ni semuanya utama, semuanya special, semuanya ada fadilat, semuanya ada kelebihan. Okay? Cuma dipilih satu sekadar untuk menamakan surah ini sahaja. Dan kadang-kadang nama surah ada banyak. Macam surah Al-Fatihah yang kita belajar sebelum ni. Nama dia Al-Fatihah, Al-Kitab, banyak lagi. Al-Fatihah, Al-Kitab, so ada nama-nama yang lain lagi kan. Ummul Kitab, Ummul Quran, nama-nama dia banyak. Tapi itu biasalah, nama yang banyak tidaklah melambangkan yang lain tu tidak bagus, tidak penting, tidak istimewa, semuanya istimewa. Okay? Dan nama-nama ini diletakkan oleh Rasulullah SAW dengan petunjuk Jibril AS. Maksudnya Allah SWT yang meletakkan nama-nama surah ini. Okay? Bukan Nabi reka. Bukan Nabi tengok, oh macam cerita ni best ni, so kita namakan surah ni sebagai cerita ni lah. Bukan Nabi reka-reka. Ini kita panggil sebagai tauqifi. Kita panggil amrun tauqifi. Kenapa nama surah ni Al-Baqarah? Dah Nabi letak. Macam tu jawapan mudah ni. Okay, dalam agama kita ni ada benda yang kita boleh fikir rasional, tapi ada benda yang kita ta'abudi. Kita ibadah je sebab Allah suruh. Macam tu. Contohnya macam solat kan. So kenapa kita solat? So itu kita boleh fikir rasional je. Rasionalnya solat ini adalah solat ni mencegah daripada melakukan kemungkaran. Kalau pakar-pakar motivasi dia selalu cakap solat ni macam phone kita ni. Ada masa phone kita ni dia kena charge untuk tambah balik power. Bila phone kita di bateri dah 2, dah 3 tu, kalau perasan phone kita tu dah start jadi dia lagging, dia lembab, dia ada masalah sebab power dia dah nak habis dah. So kita kena charge. So macam tu juga solat. Selalunya motivator akan cakap macam tu. So itu benda yang kita boleh fikir rasional dia. Saintis dan juga pakar kesihatan pun mendapati bahawasanya rukun-rukun dalam solat tu dia membantu tubuh badan kita seakan-akan stretching. Bila kita rukuk, bila kita sujud, bila kita duduk antara dua sujud tu, dia macam stretching untuk badan kita. So benda tu adalah benda yang kita boleh cari rasional dia dengan ilmu yang kita ada. Tapi ada benda adalah benda-benda ta'abudi. Kita terima sebulat-bulatnya. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Contohnya, kenapa sembahyang subuh 2 rakaat? Kenapa tak sembahyang subuh alang-alang dah bangun awal tu, habiskanlah 5 terus ke? So nanti diskaun lah, maghrib potong, isyak potong ke? Boleh ke macam tu? Zuhur asar potong ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab memang kita kita beriman dan beribadah dengan solat subuh 2. Solat maghrib 3, solat isyak dah ngantuk, boleh tak nak potong jadi 2 je kan? Sebab dah nak tidur dah ngantuk ni, 2 je lah, 2 lagi tu bawa ke solat lain. Tak boleh. Sebab apa? Sebab memang solat isyak tu 4. Dia macam tu. Kenapa puasa tu dia kena bulan Ramadan je wajib?
Sebab kita ni jaguh puasa kan, selalu Isnin Khamis. So boleh tak saya nak puasa wajib tu setiap bulan? Tak boleh. Puasa wajib tak boleh, puasa sunat silakan lah. Tapi puasa wajib kenapa bulan Ramadan je? Sebab memang Allah dah pilih bulan Ramadan. Kan? Kenapa buat haji ni dekat Mekah je? Boleh tak buat haji dekat Baitul Maqdis? Kan mulia juga tempat tu, masjid di Palestin. Tak boleh. Sebab apa? Allah dah suruh, memang itulah perintahnya. So ini kita panggil sebagai amrun tauqifi. Benda tauqifi maksudnya benda yang kita serahkan kenapa-kenapa tu kepada Allah SWT. So kenapa nama surah ni Al-Baqarah? Memang dah Allah, Nabi SAW menamakan, Nabi SAW menyampaikan bahawasanya Jibril kata nama surah ini adalah surah Al-Baqarah. Macam tu. Sama juga macam surah-surah lain. Adapun nama-nama lain bagi surah tu dia sekadar tambahan, sekadar gelaran. Macam kita lah, nama kita satu je. Contoh nama saya satu je, Aizat. Tapi nanti adalah nama-nama lain, kawan panggil lain, keluarga panggil lain. Nama yang dalam IC tu 3 patah je. Tapi bila berkawan ni macam-macam nama keluar kan. So nama-nama gelaran, nama panggilan, nama nak bergurau. So itu biasalah orang menamakan. Tapi yang penting nama sebenarnya ada satu tu. Macam tu. Okay. So itu berkaitan dengan penamaan surah. Okay. Dan surah ini, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di antara 114 surah dalam Al-Quran. Yang saya dah bagi tahu tadi, mengandungi 286 ayat yang panjang-panjang, mengandung 2 juzuk lebih dari sepertiga Al-Quran dan diturunkan di Madinah. Okay. Quran kita ni ada 114 surah. Pergilah mana-mana Quran daripada zaman Nabi ke zaman ke hari ni, surah kita memang 114. Pergilah baca Quran dekat Amerika ke, dekat Afrika ke, dekat China, dekat benua mana pun, compare lah dengan Malaysia, surah kita ada 114. Tak bertambah, tak berkurang. Okay? Surah Al-Baqarah mengandungi 286 ayat yang panjang-panjang sebab dia surah yang paling panjang. Apa pula surah yang paling pendek? Kan? Kalau surah paling panjang kita dah tahu dah, surah Al-Baqarah. Apa dia pula surah yang paling pendek dalam Al-Quran? Ini kita dah belajar dalam juzuk 30 sebelum-sebelum ni. Surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan? Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah paling favorite orang baca kan. Semayang pun jadi cepat. 3 ayat je. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okay. Dekat sini, saya selitkan sikit kat sini. Dekat sini, dalam macam saya kata tadi, Al-Quran ni dia tak ada, surah ni power lagi daripada surah ni power lagi daripada surah, tak ada. Memang ada beberapa surah tu dia ada kelebihan, ada fadilat. Okay, yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Bila kita sebut fadilat, kelebihan ni, lagi-lagilah dia menceritakan tentang Al-Quran, kita kena berhati-hati dengan fadilat, dengan kelebihan. Kita jangan sampai kita menambah-nambah fadilat ataupun kelebihan surah tu. Sebab apa? Sebab yang pertama, Al-Quran tu sendiri dia memang dah berkelebihan. Dia memang dah istimewa. Dia memang dah, orang kata apa, istimewa, dah hebat, dah utama. Tanpa kita manusia untuk memberikan kelebihan apa-apa pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena berhati-hati? Sebab bila kita nak sebut kelebihan surah ni sekian, kelebihan ayat ini sekian, kita sebenarnya telah memberikan kelebihan kepada ayat Allah SWT. So siapa kita selaku manusia ni nak cakap Allah ni lebih di mana, kurang di mana, mana boleh kan? Allah SWT mana ada kurang kan? Okay? Jadi nak katanya kelebihan ayat dan kelebihan surah ini adalah seperti mana yang Nabi dah bagi tahu sahaja. Kan? Sebab ni benda yang orang kata apa, benda yang di luar skop pengetahuan dan juga kemampuan kita. Saya selalu bagi contoh, bila orang sebut kelebihan-kelebihan ni, saya selalu bagi contoh macam kita dalam satu syarikat, satu company. Kita ni HR lah contohnya lah kan, kita duduk bagai HR. So macam mana orang datang interview dengan kita tu, kita kesian dengan dia ni duduk jauh ni kan, kita rasa kesian kat dia ni, gaji yang tengah offer sekarang ni sikit. So macam mana kita kesian dengan dia, macam mana kita rasa dia ni hebat, dia ni resume dia bagus ni. So kita nak bagi gaji, kita akan bagi dengan mengikut keadaan telah dipersetujui oleh majikan kita. Majikan kita kata gaji dia ni daripada range dia ini sampai ini, melihat kepada kelebihan melihat kepada background dia dan sebagainya, pengalaman bekerja sebagainya, ini range dia. Kalau kata gajinya maksimum sampai 5,000 contohnya, so kita boleh bagi sampai takat tu je lah. Sebab apa? Sebab itu bukan syarikat kita. Gitu.
Siapa pula kita tengok dia kan, kita rasa macam, oh dia ni duduk jauh ni, tapi budak ni bagus ni, ambillah 10,000, ambillah 12,000. Tiba-tiba kita pula yang menentukan fadilatnya, gajinya berapa. Kan memandai-mandai pula kita menentukan gaji bagi syarikat yang bukan hak milik kita. So mana boleh? Kenalah ikut kepada tuannya. So macam tu juga dengan kelebihan-kelebihan surah, kelebihan-kelebihan ayat, perlulah mengikut kepada ownershipnya siapa? Quran ni, iaitu Allah SWT. So Allah lah yang lebih tahu apakah kelebihan-kelebihan ni. Macam tu. Cumanya tak dinafikan ada beberapa surah, beberapa ayat yang memang Nabi sebut kelebihannya apa. Antaranya surah Al-Baqarah ni. Kan dibaca di dalam rumah yang baru, kita baru pindah rumah. Jadi Nabi kata baca surah Al-Baqarah bagi menghalau syaitan dan sebagainya, jin dan sebagainya. Adalah, itu ada kelebihannya. Tapi orang compare pula, nak baca Baqarah je, tak nak baca lain. Nak baca satu surah je, 113 surah je tak nak baca. Mana boleh? Kalau kita tak nak compare, sudah pastinya membaca satu Quran itu memang lagi mulia. Memang confirm syaitan lari. Bacalah surah mana pun, confirm syaitan lari. Cuma kelebihan pada surah Al-Baqarah sebab Nabi sebut. Macam tu. Macam tu juga panjang dan pendek surah tu dia tak ada apa-apa signifikan kelebihan. Walaupun lagi bagus kita macam surah Al-Baqarah ni ada banyak panjang ayat dia kan. So lagi panjang ayat maksudnya lagi banyak kita baca. Lagi banyak baca, lagi banyaklah pahala untuk kita. Itu logiknya kita terima. Tapi kita nak kata surah Al-Baqarah ni kalau compare dengan surah Al-Kawthar tu, surah Al-Baqarah ni hebat lagi. Surah Al-Kawthar tadi tu 3 ayat je, so dia tak hebat. Itu tak boleh. Mana boleh kita kata dia ni hebat, itu tak hebat tak? Kita tak menafikan kelebihan surah itu, dalam masa yang sama kita tak kata surah-surah lain ada kekurangan. Sebab bagi Allah SWT, cuba kalau kita tengok surah Al-Kawthar kan, surah Al-Kawthar ni Allah SWT sebut 3 ayat je. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kenapa Allah SWT letak 3 ayat ni? Ada sebab dia. Dalam surah Al-Kawthar ni Allah ceritakan tentang telaga Al-Kawthar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kan, telaga Kawthar, telaga Kawthar. Dekat syurga nanti ada telaga Kawthar. Telaga Kawthar ni adalah satu nikmat Allah SWT yang sangat besar di hari akhirat. Sangat besar telaga Kawthar ni. Kan? Satu nikmat yang Allah berikan kepada umatnya, nikmat yang sangat besar. Tapi nikmat yang besar ni Allah SWT cerita dalam 3 ayat je. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bagi Allah SWT besarnya telaga Kawthar ni punya kelebihan, tapi bagi Allah 3 ayat je. Nak katanya kecil je bagi Allah SWT. Itu kelebihan dia. Itu signifikan kenapa surah tu pendek. Sebab walaupun Allah kata cerita pasal telaga Kawthar ni, telaga yang hebat, nikmat Allah yang SWT yang hebat, tapi Allah cerita 3 ayat je. Macam kita lah kan. Contohnya ini contohnya lah nak menunjukkan dia ni kaya betul ni. Kereta mahal-mahal bawa pergi pasar je. Macam tu kan. Sebabnya nak katanya kaya kan, kereta lain ada lagi. Tapi nak pergi pasar pun kita nak pergi pasar pun dah kita hebat. Apatah lagi kita nak berjalan, kita nak pergi kerja. Macam tu kan. Itu nak menunjukkannya dia banyak keretanya dan keretanya hebat-hebat lah. So tak bolehlah nak dibandingkan Allah SWT. Cumanya bagi Allah SWT tu syurga ataupun telaga Al-Kawthar tu Allah cerita dalam 3 ayat je. Nak menunjukkan, bukanlah kata telaga Kawthar tu tak hebat, tapi nak menunjukkan bagi Allah SWT nikmat yang besar tu hanya picisan je bagi Allah, tapi bagi kita sangatlah besar nikmatnya. Macam tu. So itu kelebihan surah Baqarah panjang dan kelebihan juga surah Kawthar tu pendek. Nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. So faham So itu basic. Bila kita cakap kelebihan surah, kelebihan ayat ni, kita akan tengok ada tak dalil yang menunjukkan dia ada kelebihan. Bahkan ulama-ulama pun ada ulama dah himpunkan dah hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan-kelebihan surah dan kelebihan-kelebihan ayat. Boleh Okay, itu secara basicnya. Okay, seterusnya muka surat 136, 137 sampailah 138 ni. 138. Okey, 139, 140. Ini saya ringkaskan. Sebab dekat sini Hamka ada cerita sejarah. Dia tak mula lagi tafsir ayat Alif Lam Mim tu. So sebab tu saya rangkumkan dan saya percepatkan lah. Okey, perbahasan. Okey, tuan-tuan dan puan nanti boleh baca balik sendirilah kan, nak tengok secara detail. Sebab banyaklah kisah-kisah menarik ada dalam ni. Okey. Cuma tuan-tuan dan puan kena faham,
Surah Al-Baqarah ini adalah antara surah yang terawal turun ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Kan tadi saya cerita, Nabi SAW ni dia dilahirkan dan dibesarkan di Mekah, kemudian dia menjadi Nabi pun di Mekah, kemudian dia mendapat arahan untuk pindah ke Madinah. So pindah ke Madinah ni kat Mekah, fasa dekat Madinah. So Nabi SAW berhijrah ke Madinah. So permulaan Nabi SAW berada di Madinah tu, itu kita boleh kata macam pertengahan hidup Nabi lah kan. Di tengah-tengah tu, tengah hidup Nabi. Pertengahan hidup Nabi sebagai seorang Nabi. Usia Nabi dah lanjut dah time tu, tapi pertengahan hidup Nabi sebagai seorang Nabi. So antara surah-surah pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah surah Al-Baqarah. Ini adalah antara surah yang terawal. So pentingnya surah Al-Baqarah ni adalah surah Al-Baqarah ni adalah fasa negara Islam mula nak dibentuk. Dekat Madinah, Nabi SAW tak ada jawatan. Dia hanya jadi ketua tu, ketua sebagai Nabi je. Okay? Yang lead orang ketika itu. Sebab dekat Mekah kan time tu berdakwah secara tertutup, berdakwah secara terang-terangan kan. Bila Nabi SAW ditabalkan menjadi Nabi, dia dakwah secara tertutup dulu, ajak orang-orang family terdekat. Kemudian bila dia ajak terang-terangan, mulalah dia kena pulau, dia kena boycott, dia kena sebagainya, dia kena disakiti dan sebagainya. Kemudian bila dipindah ke Madinah, ketika itu orang Madinah yang invite Nabi. Allah SWT suruh pindah sebab antaranya ketika itu orang Madinah dia invite Nabi, dia jemput Nabi. So bila dia jemput Nabi tu, Nabi SAW membentuk negara Islam di Madinah. So time tu kerajaan baru nak dibentuk. Kan? Bila kerajaan baru nak dibentuk ni, macam-macam lah ragamnya kan. Okay, jadi antaranya surah yang diturunkan awal-awal tu adalah surah Madinah. Okay. Hamka dia cerita sedikit apa struggle yang Nabi lalui ketika mana negara Islam di Madinah baru nak buka. Okay. Waktu Nabi SAW berada di Mekah, musuh Nabi jelas siapa? Orang kafir. Straightforward je. Musuh Nabi SAW orang kafir. Kan? Okay. Musuh Nabi SAW adalah orang kafir. Sebab dia straightforward je. Sebab dekat Mekah dia ada kafir, ada mukmin. Orang kafir sembah bahala, mukmin sembah Allah SWT. Dia jelas, clear cut. Tapi bila Nabi SAW pergi ke Madinah, lain sikit keadaan dia. Sebab dekat Madinah, dia ada orang kafir yang menyembah bahala dan sebagainya. Ada yang menyembah, ada yang menganut agama-agama yang dahulu. Orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani ni sepatutnya bila mana wahyu terbaru dah sampai, dia kena tinggalkan syariat lama dan dia kena terima syariat yang updated, yang baru, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam kitab-kitab Taurat Injil yang sebelum ni pun memang dah bagi tahu lepas ni akan ada seorang Nabi, dalam Quran kita kata namanya Ahmad ataupun Muhammad. So sebenarnya penerus legasi tu dah ada. So orang Yahudi dan orang Nasrani yang betul-betul beriman dengan agama dia kena terima lah. Sebab dalam kitab dia kata Nabi yang akan datang nanti adalah Nabi lain, Nabi Muhammad. So bila datang Nabi tu kau kena follow Nabi tu pula. So orang Yahudi dan orang Nasrani yang betul-betul beriman, dia kena ikut, dia kena follow Nabi Muhammad. Tapi disebabkan mereka tak nak follow dan adalah sebab kepentingan-kepentingan peribadinya, ada yang nak berpegang lagi, kononnya berpegang lagi dengan Yahudi dan Nasrani tu, akhirnya mereka ini kufur kerana tidak beriman dengan Allah SWT. So itu kelompok pertama, kelompok orang kafir di Madinah. Yang kelompok yang kedua adalah mereka yang terima Nabi. Mereka antara orang-orang yang invite Nabi datang ke Madinah. Mereka yang pada dulunya sebelum Nabi datang, dioranglah leader. Tapi bila Nabi SAW datang, tiba-tiba suara mereka senyap. Sebab apa? Dah tak jadi ketua dah. Nabi Muhammad SAW jadi ketua. So bila kekuasaan mereka tu kurang, pengaruh mereka kurang, mulalah mereka berpaling tadah dan orang kata apa, talam dua muka kan, bermuka-muka dengan Nabi SAW. Mereka inilah yang dipanggil sebagai orang munafik. Orang munafik maksudnya mereka beriman dengan agama Islam pada lidahnya, tapi pada hatinya, pada perbuatannya kita tengok mereka ini tidak orang kata apa, tidak ikut apa yang Nabi SAW ajar.
Diorang ni dulu berpengaruh sebelum Nabi SAW datang, mereka berpengaruh di Madinah. So bila ketua dah datang, Nabi SAW datang ke Madinah, suara mereka ni sebenarnya tidaklah apa ni dipinggirkan. Sebabnya bila Nabi datang tu kan ada Muhajirin dan orang Ansar. Orang Ansar ni adalah orang yang di Madinah yang menyambut Nabi. Nabi iktiraf mereka, Nabi angkat darjat mereka. Nabi puji orang Ansar ni kan. Tapi mereka-mereka ni yang mana tak ikhlas dalam perjuangan membantu Nabi ni, mereka rasa suara mereka telah dipadamkan, pengaruh dah tak ada. So akhirnya mereka pun mengkhianati Nabi SAW dan jadilah orang-orang yang munafik. So itu orang-orang yang munafik lah, orang-orang yang terkecewa sebabkan pengaruh mereka tak kuat. Sebenarnya bukan pengaruh tak kuat pun, sebab orang Ansar pengaruh mereka kuat. Orang-orang Ansar ni yang ikhlas, yang beriman dengan Nabi SAW, walaupun orang muhajirin dah datang, tapi orang Ansar sentiasa appreciate oleh Nabi SAW, kan, dihargai oleh Nabi SAW. Okay. So itu kelompok kedua. Kelompok ketiga yang menentang Nabi adalah, jangan lupa, orang kafir dekat Mekah tu masih lagi tak move on. Walaupun Nabi SAW dah keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, orang-orang kafir di Mekah masih lagi orang kata apa, memusuhi Nabi SAW. Bahkan mereka takut. Sebab apa? Sebab waktu Nabi Muhammad berada di Mekah, diorang berani. Sebab diorang pegang kerajaan. Diorang memegang tampuk pemerintahan. So diorang boleh buat macam-macam. Sebab tu diorang keluarkan arahan untuk boykot Nabi SAW, boykot keluarga Nabi, boykot orang Islam. Jangan berjual beli, jangan nikah dengan orang-orang ni. Kalau dah nak nikah tu cancel. Semua tu diorang buat. Kan? Diorang seksa, Bilal bin Rabah diseksa dan sebagainya. Kan? So itu macam mana diorang boleh buat? Sebab diorang masih lagi di dalam teritori Mekah, di dalam kawasan Mekah. Orang Islam ketika itu masih lagi di kawasan Mekah. So bila diorang keluar daripada Mekah, so orang Mekah dah tak boleh buat apa dah. Dah tak boleh lah nak buat macam dulu. Kan? Sebab apa? Sebab orang-orang Islam ni dah tak ada di Mekah. Bukan di bawah kekuasaan diorang. Orang-orang dulu pun, orang zaman dulu pun kan dia ada, oh ni kawasan puak ni kawasan puak ni tak boleh cross border ni. Kita pun sama lah macam ni kan, ni negeri ni ni negara ni. So kita tak boleh nak cross border ni buat macam-macam sebab dia ada undang-undang masing-masing. So bila Nabi SAW keluar daripada Mekah, orang musyrikin Mekah ni risau. Risau sebab apa? Sebab Nabi SAW pergi ke tempat yang ada orang terima Nabi SAW. So dekat situ Nabi SAW akan berkembang. Okay, Islam akan berkembang. So satu hari nanti akan menjadi satu, orang kata apa, empire yang besar. So sebab tu orang Mekah takut. Sebab ada tempat sudi terima Islam untuk berkembang. So ini adalah 3 penjuru yang menyerang Nabi SAW pagi, petang, siang, malam, bertahun-tahun dan tidak pernah habis. Sampailah ke hari ini pun kita dimusuhi dengan orang-orang kafir yang cuba untuk menghancurkan Islam dan juga orang-orang munafik yang cuba untuk merosakkan agama dari dalam. So sampai ke hari ini situasinya sama. Kan? So apa kaitannya, kenapa dicerita benda ni? Ini sebab tu surah-surah ataupun ayat-ayat dalam surah Madaniyah, antara surah Al-Baqarah ni adalah surah-surah yang nak settlekan masalah ni. Masalah orang munafik, masalah orang kafir Madinah, kafir Quraisy. Macam tu. Kalau surah-surah di Mekah, dia surah-surah yang lebih, bukanlah santai, tapi dia lebih fokus kepada tauhid kepada Allah SWT. Sebab tak pening nak mikir ni ada orang munafik ke apa ke, tak ada. Sebab dekat Mekah lu clear cut dah. Ni Muslim, tu kafir. Jadi time tu pun Islam baru nak establish. Jadi Allah SWT turunkan surah untuk beriman pada Allah, beriman pada malaikat, sifat sabar, sifat amanah. Sebab benda basic je. Time tu tak serabut kepala sangat. Tak ada negara nak dibentuk. Time tu Nabi pun SAW tidak membentuk negara. Hanya membentuk komuniti Islam sahaja. Tapi bila di Madinah, situasi dah berubah. Dia tak boleh, orang kata apa, leisure, senang-senang macam kat Mekah dulu. Bukanlah kata senang, dulu pun terseksa kat Mekah. Tapi nak katanya dekat Madinah ni ada pentadbiran, ada pemerintahan, ada undang-undang, ada kes jenayah, kes faraid, kes wasiat, kes hutang. Dia dah makin, orang kata apa, makin complicated hidup di Madinah ni. So Islam ketika itu dia makin berkembang. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ni nanti kita akan jumpa banyak cerita-cerita orang kata dah establish dah. Dah tak ada bukan tak ada, dah tidak macam surah Makiyah dulu. Surah Al-Qari'ah, hari kiamat.
Hari kiamat, cerita hari kiamat je, macam mana kiamat berlaku, apa gunung runtuh, bumi apa terbelah semua tu kan. Itu surah-surah makiyah. Surah-surah yang cerita ni kita boleh nampak cerita tentang akhirat, benda-benda gaib macam tu je. Yang mana tindakan kita adalah beribadah, itu je. Tapi surah-surah madani ni, madaniyah ni, tindakannya adalah kena bayar hutang sebab dia cerita pasal hutang. Kena bayar zakat. Berjual beli. Berjual ni haram. Yang ni riba. Dia macam ada tindakan lain sikit. Sebab apa? Surah Madaniyah ni dia lagi establish daripada surah-surah Mekah. Okay? So itu saya ringkaskan lah. Semua yang saya cakap tadi tu saya meringkaskan muka surat 136, 137, 138, 139 sampailah ke 140 ni. So itulah apa yang Hamka maksudkan, Hamka ceritakan sedikit berkaitan dengan sejarah-sejarah permulaan surah ini turun dan juga sejarah negara Islam di Madinah. Okay, boleh faham So kenapa saya kena cerita benda ni? Sebab nanti tuan-tuan dan puan-puan akan nampak bila kita baca surah Baqarah ni, lain sikit lah cerita dia ataupun topik-topik dia lain sikit daripada kita baca juzuk 30 dulu. Juzuk 30 dulu amma yatasaalun, hari kiamat. Wan nazi'ati gharqa, hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kan semua hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Sebab memang itu pattern untuk juzuk 30. Tapi surah Al-Baqarah ni lain sikit. Okay? InsyaAllah kita tengok nanti apa isu-isu yang ada. Okay, kita mula dengan yang ni. Okay, Hamka dah start lah. Dia mula mentafsirkan ayat. Yang pertama, Alif Lam Mim. Okay, yang pertama, Alif Lam Mim. Okay, kalau kita tengok bawah tu, saya ringkaskan Saya ringkaskan sebab perbahasan dia. Maksud 141, 142. Okay, 141 ni yang ada kat skrin sekarang ni. Ini contoh-contoh lain lah. Yang kita baca tadi Alif Lam Mim. Ada Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, ni macam-macam. Ni baca dia, okay, kita ambil contoh je lah tuan-tuan. Saya kata tadi, panjang dekat kening je. Yang tak ada kening jangan panjang. Contoh tu, yang tengah-tengah tu, Tol Sim Mim tu. To tu tak payahlah panjang. Janganlah to. Dia banyak kat to tu. To tu dua je. To Sim Mim. Macam tu. Panjang dekat kening je. Yasin. Ya tu kan tak ada kening. So, Yasin. Kita tak baca Ya. Toha. Jangan dia baca Toha. Tu panjang kan. Toha tu tak ada kening. Toha. Nun ada kening. Nun. Kena banyak. Qaf. Kena banyak. Boleh tu cara baca dia. Macam mana nak kenal? Tengok dia tak ada baris kan. Tak ada nun baris atas, baris bawah, baris depan, tak ada. So kalau tak ada baris, dia kena sebut huruf tu. Macam mana nak sebut? Kena tengok. Ada kening, tak ada kening. Ada kening, panjang. Tak ada kening, jangan panjang. Macam tu. Senang. Okay. Huruf-huruf muqatta'ah ni, dalam Al-Quran, saya ringkaskan bawah ni dengan muka sebelah ni. Ulama ada dua pendapat tentang apa maksud huruf-huruf ni. Macam tu. Ulama ada berbeza pendapat tentang apa maksud huruf. Apa maksud Alif Lam Mim tu. Macam tu. Okay, pendapat pertama, tidak dinafikan ada ulama yang mentafsirkan Alif Lam Mim tu. Dan ada sandaran dalilnya. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar ada orang cakap, Alif Lam Mim ni maksudnya kalau orang tu cakap berdasarkan dalil lah, berdasarkan hujah. Bukan main cakap sajalah kan. Bukan main teka-teka je. Alif ni nombor satu. Janganlah ada tafsiran macam tu. Tafsiran yang ada dalil lah, ada hujah. So memang macam Ibnu Abbas dia mentafsirkan Alif Lam Mim apa. Kan? Alif Lam Mim tu ada kata alif tu Allah. Lam tu latif, mim tu majid. So Allahu latifun majid. Allah yang maha lemah lembut, yang majid, yang maha mulia. So itu antara tafsiran Ibnu Abbas berkaitan dengan Alif Lam Mim. Dan adalah ulama-ulama lain yang mentafsirkan Alif Lam Mim tu. Kalau kita tengok muka sebelah tu kan, adalah pendapat-pendapat tabi'in. Ikrimah, Asy-Sya'bi, As-Suddi, Qatadah, Mujahid dan Hasan Basri, itu diorang mentafsirkan. Okay, tapi pendapat yang kedua, namun pendapat yang kedua, ada yang kata huruf-huruf ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. So pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Alif Lam Mim ni tak tahu maksudnya apa. Dan bukan calang-calang orang yang kata tak tahu ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, demikian juga Ali bin Abi Talib mengatakan ia adalah rahsia Allah SWT. Kan? So tak tahu tu bukan macam kita punya biasa-biasa tak tahu. Ni Abu Bakar pun tak tahu.
Kawan Nabi, best friend Nabi, keluarga Nabi selalu duduk sebelah Nabi SAW. Dia pun tak cakap, dia pun tak tahu rahsia di sebalik Alif Lam Mim itu. Kan? So nak katanya dia adalah satu rahsia oleh Allah SWT. Adakah menjadi kerugian bila kita tak tahu maksud dia? Kita tak rugi apa-apa. Kan? Sebabnya 285 ayat lagi ayat yang ada untuk kita ambil istifadah, ambil pengajaran. Satu ni je kita tak tahu Alif Lam Mim maksudnya apa. Sebab dia adalah rahsia di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya terus pergi pada muka seterusnya tu, perenggan terakhir tu dia buat kesimpulan. Hamka buat kesimpulan ada yang ni. Dia kata nyatalah bahawa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang dapat diertikan. Kalau ia suatu kalimat yang mengandung erti, nescaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan ertinya. Maksudnya kalaulah betul-betul Nabi bagi tahu. Ni sebab Nabi tak bagi tahu. Nabi SAW tak pernah bagi tahu apa maksud Alif Lam Mim tu. Kalaulah Nabi SAW kata maksudnya sekian, maksudnya ada hadis, ada riwayat yang kata Nabi cakap maksud Alif Lam Mim tu sekian, nescaya tidak akan ada perbezaan pendapat. Sebab kalau Nabi kata maksudnya ini, maksud kita terimalah. Macam Nabi kata ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladhdallin Nasara. So kita terima, tak ada masalah. Sebab Nabi dah cakap, kalau Nabi yang dah tolong tafsir, siapa pula kita nak kata bukan kan? Tapi Alif Lam Mim ni Nabi SAW ada riwayat yang sahih mengatakan maksudnya sekian-sekian. Tapi ada riwayat dari sahabat-sahabat yang mengatakan macam tadi Ibn Abbas kata maksud dia sekian-sekian. Okey? Boleh Cumanya bila Hamka ada nasihat kat situ lah, dia kata kalau dengar orang cakap maksud Alif Lam Mim tu macam tadi kan Allahu Latiful Majid, tak adalah kita nak kata salah, sesat ni, tak. Sebab ada riwayat. Tapi riwayat yang lain juga mengatakan rahsia, tak tahu apa maksudnya. Okay. So sebab tu saya kata tadi, rugi tak tuan-tuan dan puan-puan tak tahu maksud dia apa? Tak rugi, tak ada masalah. Kan kita tak tahu satu tu tak ada masalah. Ada 285 ayat Quran lagi yang kita nak boleh tahu apa maksud dia. Berbanding satu ni. Macam tu. Okay, kita terus sambung. Alif Lam Mim ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab itu, tidak ada sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Okay? Inilah kitab Allah itu, inilah Al-Quran. Yang meskipun ketika ayat ini diturunkan, belum merupakan sebuah naskah atau mushaf berupa buku. Sebab waktu ayat Quran ini turun, Al-Quran kan tak habis lagi. Masih lagi ongoing. Tapi Allah SWT kata, Zalikal kitab. Kitab ini. Sebab dia dah ada lah, walaupun tak komplit lagi, tapi Quran tu dah ada. Okay? Tetapi setiap ayat dan surah yang turun sudah mulai beredar dan dihafal oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak usah diragukan lagi kerana tidak ada yang patut diragukan. Sebab apa? Ini daripada Allah. Ini daripada Allah SWT. So kenapa nak diragu-ragukan? Ia benar-benar wahyu dari Allah, dibawa oleh Jibril, bukan dikarang-karangkan oleh Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca itu. Al-Quran ini memang wahyu yang diberikan oleh Allah SWT, sama ada melalui perantaraan Jibril atau tanpa melalui perantaraan Jibril kepada Nabi SAW. Nabi SAW ni dia seorang ummi. Ummi maksudnya dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. So macam mana dia nak mengarang, nak menulis Quran? Dia pun baca tak reti, menulis tak reti. Itu Nabi SAW. Tapi tuan-tuan dan puan jangan salah faham. Bila saya kata macam tu, bukanlah kita menghina Nabi kita. Bila kita kata Nabi kita tak pandai membaca, tak pandai menulis, dia bukan kategori menghina. Sebab apa? Kan yang ni pun di universiti pun saya mengajar subjek ni, saya minta pelajar-pelajar fikir. Saya kata kat pelajar-pelajar saya kata cuba awak jawab hujah ni. Sebab memang ada kritikan daripada orang barat. Dia kata macam mana Muhammad ni boleh dijadikan Nabi? Baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Kan? So macam mana kita boleh ambil dia sebagai role model kita? Padahal benda basic macam tu pun tak reti. Macam tu. Itu ada pandangan barat macam tu. So saya minta lah student saya cuba fikir macam mana kita nak jawab tu. Sebab macam kalau hari ni kan kita kat sekolah-sekolah kan kita ada data kan, data pelajar yang kadar iliterasi kan, tak boleh baca, tak boleh kan, dia basic kan, baca, menulis, mengira kan, ada 3 tu kan. Dekat sekolah-sekolah ada setiap buat data lagi. Pelajar ni tak boleh baca, tak boleh menulis, tak boleh mengira kan. So kita bukanlah kata siapa tak pandai baca tu orang tak pandai kan, kita kata macam tu. Tapi dia tidak mencapai
basicnya seseorang itu perlu pandai membaca, menulis dan mengira. Mungkin dia expert bahagian lain kan. Kan tiba-tiba menukang laju pula dia kan. Cumanya babak mengira ni dia slow sikit. Kan. Tapi di hari ini, tiga benda tu sebagai basic keperluan. Okay. Untuk menjawab balik persoalan yang tadi tu, sambil-sambil lah kan saya selitkan. Kita kena kembali balik kepada apa keperluan ataupun apa kehendak semasa. Kita hari ni, kenapa membaca, menulis dan mengira tu menjadi satu benda yang penting, sampai sekolah-sekolah kena buat data, kena duk kira budak ni boleh baca ke tak, boleh menulis ke tak. Sebab itulah benda yang diperlukan hari ini untuk hidup. Nak beli makan, nak baca menu, kena baca kan. Nak tengok menu kat mana-mana lah, kat menu fizikal ke menu dekat phone, scan QR, kena baca. Lepas tu nak order tu kadang-kadang hari ni ada yang kena tulis kan, kena tanda, kena tulis, kena pilih kat apps tu kan, kena tanda-tanda kan, yang kita scan QR kan. So dia kena menulis. Lepas tu nanti bila nak bayar, kita kenalah tengok betul-betul aku makan ni sampai puluh-puluh ni, kena pandai mengira. So hari ini membaca, menulis dan mengira itu adalah keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan harian kita. Nak cari makan, nak nak minta servis, nak minta tolong, kan, nak buat benda kan, nak buat baca instruction macam mana nak buat ni, takut salah, so kena baca, kan, nak buat aduan kena menulis, kan, kena kira, macam-macam lagi. So keperluan harian kita hari ini memerlukan begitu. Cuma pada zaman dulu, khususnya zaman Nabi SAW, membaca, menulis dan mengira ini tidaklah menjadi satu keperluan utama ketika itu. Dulu mananya nak tengok menu, nak order-order, mana ada. Kan? Dulu nak cari makan, tak perlu nak membaca, menulis, mengira. Dia keluar, pergi buru, dapat tangkap, balik rumah makan. So sebab tu, zaman itu, zaman Nabi SAW, yang menjadi keperluan adalah memanah, menunggang kuda, berenang, kan? Sebab apa? Sebab itu keperluan untuk diorang nak hidup hari-hari. Nak cari makan, itu diorang kena buat. Membaca, menulis, mengira tak memberikan kesan yang banyak sangat pun untuk diorang nak cari makan hari-harian. So sama juga macam kita hari ni. Adakah memburu, memanah, baling tombak, menyumpit ke sebagainya, adakah menjadi keperluan utama yang mana anak-anak kita kena belajar hari ni? Tak. Dia dah jadi bonus dah kan. Kalau kita tanya kan budak-budak sekolah kan, siapa sini pandai naik kuda? Berapa kerat dia angkat tangan? So boleh tak kita kata yang tak pandai naik kuda ni semua ni tak pandai, tak bagus? Tak boleh. Sebab apa? Sebab menaiki kuda, membawa kuda tu, menunggang kuda tu dah bukan lagi keperluan yang mendesak untuk hari ni. Dia dah jadi bonus, add-on, tambahan. Macam tu juga zaman Nabi, membaca, menulis tu tak menjadi keperluan utama. Dia add-on. Sebab ada je sahabat Nabi yang pandai menulis baca. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib pandai membaca, pandai menulis. So zaman tu diorang banyak hidup dengan cara memburu dan sebagainya. So sebab tu dia tak memerlukan kepada itu. So nak menjawab balik yang saya kata orang barat cakap tu macam itulah. Nabi SAW tak pandai baca dan tak pandai menulis, bukan menunjukkan Nabi tu tak pandai. Bukan kata Nabi tak pandai. Memang bukan keperluan di hari itulah. Kita tanya dia balik, kau pandai tak jahit baju? Contohnya. Saya tak pandai. Tak pandai. Kalau tak pandai jahit baju ni, tak pandai ni, tak boleh hidup ni. Bukan macam tu. Sebab jahit baju bukan keperluan dia sekarang ni. Keperluan dia sekarang ni adalah membaca, menulis, mengira. Jahit baju tu jadi add-on, tambahan. Dia pandai jahit baju, dia bolehlah buat bisnes jahit baju. Dia macam tu. So itulah keadaan dia dengan Nabi SAW. Okay? Jadi Nabi SAW tak pandai menulis, tak pandai membaca. So takkanlah Nabi boleh karang ayat, Nabi boleh tulis ayat ni, Nabi boleh reka ayat Quran ni, tak. So menunjukkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita cuba habiskan ayat 2 ni. Okey. Okey. Ia menjadi petunjuk untuk orang yang ingin bertakwa dan muttaqin. Okay. Kita baru sahaja selesai membaca surah Al-Fatihah. Di sana kita telah memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Kan kita dalam surah Al-Fatihah kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. So kenapa lepas surah Al-Fatihah tu jadi surah Al-Baqarah? Kenapa Allah SWT letak Al-Baqarah lepas Al-Fatihah? Kat sini dia ada kita panggil sebagai Al-Munasabah. Apa munasabahnya? Munasabah tu maksudnya apa relevannya surah Baqarah ni duduk lepas surah Al-Fatihah? Ada sebab. Sebab surah-surah dalam Quran ni bukan Nabi pandai-pandai susun surah ni pendek ni duduk ujung lah. Surah ni panjang kita baca dululah panjang-panjang, bukan.
Nabi SAW susun surah ni pun atas arahan Allah SWT, tauqifi. So ada sebab kenapa Al-Baqarah duduk lepas Al-Fatihah. Sebab kita duduk baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus. So jalan lurus ni mana? Ni Allah tunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi. Quran ni lah jalan lurus yang kau kena ikut. Sebab tidak ada keraguan pada dia. Okay, jadi di sana kita telah mohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat. Jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Baru sahaja menarik nafas selesai membaca surah itu, kita langsung ke surah Al-Baqarah dan langsung ke ayat. Baru je selesai surah Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Permohonan kita di surah Al-Fatihah sekarang diperkenankan. Kamu dapat berjalan yang lurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai dan tidak yang sesat. Asal sahaja kamu suka memakai pedoman kitab ini, tidak syak lagi ia ada petunjuk bagi orang yang suka bertakwa. Apa erti takwa? Okay, kita masuk sikit lah. Apa erti takwa? Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun mesti pernah dengar dah. Kan takwa ni maksudnya sekian, banyak. Memang ulama mendefinisikan takwa ni banyak sangat. Sayyidina Ali pun ada definisi takwa dia bagi. Tapi ada orang mendefinisikan takwa ni sebagai takut kepada Allah. Ini hamka ada sentuh. Kalimah takwa diambil daripada rumpun kata wiqayah, iaitu memelihara. Takwa ni daripada wiqayah. Kalau dalam bahasa Arab kita kata al-wiqayatu khairum minal ilaj. Memelihara lebih baik daripada menyembuhkan. Kita halang kan, kita prevention is better than cure kan. Kita halang tu lagi baik daripada nak sembuhkan. Macam kita COVID dululah. Memanglah kita nak sembuhkan, tapi lebih baik kita prevent. Pakai face mask, jaga jarak semua tu kan. So prevent tu lebih baik daripada kita cure. So takwa tu macam tu. Takwa tu dia berasal daripada prevention tu, pemeliharaan. Okay? Memelihara diri jangan sampai terperosok pada sesuatu perbuatan yang tidak diredai oleh Allah SWT. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki agar jangan terperosok ke tempat yang lumpur atau berduri. Sebab pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah, apa erti takwa? So Abu Hurairah pernah ditanya, takwa tu apa? So apa Abu Hurairah jawab? Abu Hurairah kata, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri? Dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Jadi Abu Hurairah kata, itulah takwa. Bila kita jalan, tengok depan tu ada duri, ada lubang ke, ada apa-apa lah kan. So apa kita buat dengan duri tu? Takkan kita pijak, betul tak? Kita pun elak, kita lalu tempat lain dan sebagainya. So elak, lalu tempat lain, itulah kita panggil takwa. Bila kita nampak ada satu benda yang tidak diredai oleh Allah SWT depan kita, kita cuba elak. Kita cuba elak. Tak lalu kat situ. So itulah takwa di sudut Allah SWT. Boleh je kita lalu, tahan je lah sakit tu kan. Tahan je sakit tu. Kemudian kita lepas. Itu beriman, orang kata level pertama. Kita ni nak beriman dan bertakwa. Kan? Orang beriman dia boleh je pijak benda tu kan. Walaupun benda tu akan kuranglah keimanannya tu. Kan? Tapi takwa ni dia menjadikan seorang tu bijak dalam beriman. Benda ni Allah murka, so elak. Macam tu. Maka dapatlah dipertalikan pelaksanaan jawapan Allah dengan ayat ini atas permohonan kita terakhir pada surah Fatihah tadi. Kita memohon agar ditunjuki jalan yang lurus. Allah memberikan pedoman kitab ini sebagai petunjuk dan menyuruh hati-hati dalam perjalanan. Allah bagi, kau nak jalan yang lurus kan? So Allah bagi, inilah jalan yang lurus. Kitab agama ni, Islam ni. Zalikal kitabu la raiba fihi. So pakai kitab ni, jalanlah lurus. Cuma baik-baik hati-hati. Baik-baik hati-hati itu adalah bertakwa. Sebab dalam kita nak beriman, dalam kita nak beribadah, kadang-kadang ada benda-benda tu lah. Ketidakikhlasan, gangguan syaitan dan sebagainya. So orang bertakwa yang boleh mengelak daripada benda-benda itu. Okay. Supaya jalan lurus bertemu dan jangan berbelok di tengah jalan. Okay? Jangan berbelok di tengah jalan. Okay. Jadi itu adalah jawapan kepada surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan lurus. Jalan lurus adalah kitab Allah SWT dan juga kena bertakwa dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Tak sempat nak habiskan 3, 4, 5 ni.
Tapi sambungannya nanti, yang bawah tu Hamka banyak cerita, orang kata apa, sejarah dia lah tu 1962 tu kan. Itu dia cerita-cerita zaman-zaman dia. Sebab Hamka dalam tafsir dia macam tu. Dia kadang-kadang cerita zaman-zaman dia apa yang berlaku. So orang yang hidup pada zaman tu kan 1962 tu, mungkin boleh feel lah apa yang dia cerita tu sebab dah ada time tu. Kan. So memang kalau baca kitab Hamka ni memang kadang-kadang kita kena belik balik sejarah ketika itu. Kan. Okay. Jadi kat situ dia sekadar cerita dia je. So nanti kita sambung. So apa dia ciri-ciri orang bertakwa yang Allah SWT sebut dalam surah Baqarah, nanti ada dalam ayat ketiga, ayat keempat dengan ayat kelima. Okay. So saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita dah masuk surah Al-Baqarah. Saya dah terangkan sedikit latar belakang situasi ketika Nabi baru pindah ke Madinah supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kenapa cerita Baqarah ni lain sikit daripada juzuk 30. Sebab keadaan dia dah berbeza. Okay? Kemudian kita dah masuk Alif Lam Mim tu, ada yang kata ada maksud, ada yang kata tak ada maksud, tak ada masalah mana-mana pun. Sebab kita tak ada rugi apa-apa pun kalau kita tahu, kalau kita tak tahu. Kan? Kalau kita tak tahu, sebab itu rahsia Allah SWT. Kalau kita tahu, Alhamdulillah, Allahu Latiful Majid. Itu Asma' Husna, kita pun tahu dah. Tak ada masalah. Okay? Kemudian jalan yang lurus yang kita minta kat surah Fatihah tu dah dijawab dah. Allah kata kitab ini, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan juga untuk orang yang bertakwa. Cuma persoalannya, siapa dia orang bertakwa? Itu yang kita nak sambung. InsyaAllah, kalau ada rezeki dalam pertemuan kita yang seterusnya. So, saya rasa setakat itu saja dulu. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang tu daripada kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi